soalan soalan apa? 2.4 lah. Okay. Apa yang cikgu tengah share sekarang? Cikgu dah share ke? Cikgu share apa tadi? PowerPoint lah. Cikgu tengah share yang ada aktiviti kesan dan langkah mengatasi ke? Boleh tak respon? Awak boleh buka mic lah. Awak boleh cakap dengan cikgu. Boleh sembang dengan cikgu kat sini. Okay, apa yang awak nampak sekarang tu? Dapat answer kat cikgu? Langkah mengatasi cikgu. Langkah mengatasi. Nampak kecil kan nampak besar? Besar. Besar cikgu. Nampak besar. Satu page tu boleh nampak? Boleh. Awak nampak yang 53, 54, 55, 56 tu nampak tak sebelah kiri? Tak. Tak, awak ada nampak aktiviti kesan langkah mengatasi macam tu? Ya. Boleh cikgu. Okey ya. Hari ni kita nak tengok peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangan alam. Tajuk ni sikit saja. Cikgu nak buat Google Meet ni sebab kita ada latihan formatif yang awak kena selesaikan lah. Okey, sebenarnya ada 4 aktiviti utama yang boleh menyebabkan kesan yang buruk kepada bumi kita. Yang pertama sekali adalah aktiviti penebangan hutan. Aktiviti penebangan hutan ni sebenarnya, hutan ni memang kita perlu juga, tapi masalahnya bila terlampau-lampau maka hutan kita akan jadi habis. Kalau hutan ni selamanya akar dia tu, akar ni duk jagalah tanah, air apa semua supaya tak berlaku hakisan. Jadi bila kita tebang pokok banyak-banyak, maka apa yang berlaku adalah suhu bumi kita nanti akan meningkat. Bila suhu bumi meningkat jadi apa? Jadi panas. Bila panas nanti kutub utara, kutub selatan boleh cair. So apa yang berlaku adalah banyak spesies haiwan dan tumbuhan yang akan terancam. Maksudnya ada haiwan yang tak boleh tinggal kat tempat terlalu panas ataupun haiwan yang tak duduk kat bukit, dia akan tenggelam. Sebab apa? Sebab dah mula banjir. Jadi cara nak mengatasi dia, kita kenakan tindakan undang-undang terhadap orang yang melakukan pembalakan haram. Maksudnya kena ada satu tindakan yang hebat lah. Kenakan penjara seumur hidup ke, kena denda yang banyak ke, okey? Dan yang kedua adalah kita kena tanam semula pokok. Sebab sebenarnya memang pokok ni kena tebang sebab banyak kegunaan dia. Cuma kita kena buat satu jadual supaya pokok-pokok ni tidak habis semua sekali. Jadi dia ada ganti-ganti juga. Okey. Seterusnya adalah pertanian. Memang kita rasa pertanian ni adalah satu benda yang bagus sebab tanam pokok. Tapi sebenarnya di sebalik tu kesan dia adalah boleh berlaku pencemaran air. Sebab apa? Sebab bila kita siram pokok, baja-baja yang duduk dalam tanah tu kan, dia akan mengalir masuk dalam air. So apa yang berlaku ialah dalam air longkang ke, air sungai ke nanti akan banyak rumput rampai tu dia akan membiak dengan cepat sebab dia dapat air baja. Jadi ini akan menyebabkan senang banjir lah sebab longkang sungai akan jadi terlampau sempit lah dengan kehadiran banyak tumbuhan dalam sungai atau longkang tersebut. Yang kedua adalah pencemaran udara dan tanah sebab kita guna pestisida. Pestisida itu apa? Pestisida adalah racun serangga. Racun yang nak memastikan pokok kita tu tak kena ganggu dengan serangga, tak kena gigit, tak kena makan. So kita nak hasilkan sayur yang elok, kita terpaksa guna racun. So bila kita guna racun, bila kita siram pokok, lama-lama racun tu masuk dalam tanah, keasidan tanah ataupun pH tanah akan berubah. Jadi sekaligus udara kita juga boleh tercemar sebab nanti bila kering, bau-bau racun semua tu akan naik ke udara. Seterusnya adalah pertanian ni akan menyebabkan tanah kehilangan mineral. Macam mana cara dia? Bila kita dah start guna baja, kita tanam pokok, sebenarnya mineral-mineral asli yang memang ada dalam tanah tu akan hilang. Okey? Jadi langkah nak mengatasi kesan yang cikgu sebut tadi adalah yang pertama, kita perlu memberi kesedaran. Kita kena bagi nasihat kepada petani cakap tentang penggunaan pestisida terhadap alam sekitar. Maksudnya pakcik, kalau pakcik still nak meracun, nak bubuh racun dekat pokok ke apa ke, kena ada dia punya cara-cara adalah. Tak boleh nak suka-suka hati habis-habis racun semua tu, botol-botol racun semua tu lempak masuk dalam sungai longkang, tak boleh sebab nanti ikan apa semua pun akan terganggu, matilah. Seterusnya adalah kita boleh galakkan para petani menggunakan kawalan biologi untuk mengawal perosak. So apa dia kawalan biologi? Kawalan biologi ni kita tak guna racun tau. Macam aku tunjuk pada kawalan biologi lah. Okey, kawalan biologi ni adalah satu kaedah di mana kita gunakan cikgu cari dia punya nota dulu. Okey, ni dia. Nampak dah. Apa yang kita nampak sekarang ni?
Cuba bagi Kuhan, awak nampak apa sekarang? Kuhan nampak apa sekarang? Kuhan? Kuhan nampak apa? Ya, ya. Kawalan bayi. Okey, gambar tu Kuhan nampak apa? Ular makan tikus. Ular makan tikus. Okey, ular makan tikus. Awak suka tak dekat tikus? Kita suka tak dekat tikus? Tidak. Kita semua tak suka dekat tikus sebab tikus ni adalah perosak. Dia akan makan tumbuh-tumbuhan, dia akan makan makanan dan dia sendiri tu racun. Air kencing dia tu boleh bawa kuman. Jadi apa yang kita guna kat sini, dia gunakan ular yang kurang berbisa. Maksudnya janganlah guna ular yang kalau kena kat manusia mati terus tu. Dia guna ular yang makan tikus tapi dalam masa yang sama ular tersebut dia tak kacau manusia. Jadi di sini kita dapat mengelakkan penggunaan racun. Okey, racun tikus tu kita tak payah guna. Jadi kita lepas ular dekat situ, ular akan makan tikus, so selamatlah tumbuh-tumbuhan yang selama ni diganggu oleh tikus. Yang tu yang kita panggil kawalan biologi. Maksudnya kita elakkan penggunaan racun ataupun benda-benda yang menyebabkan negatif kepada alam sekitar. Okey? Lagi contoh dia. Okey, siapa nak baca ni? Patricia baca? Kawalan biologi adalah satu kaedah biologi bagi mengawal populasi haiwan perosak secara semula jadi menggunakan interaksi mangsa-pemangsa. Lagi satu? Pemangsa yang digunakan akan memakan mangsa iaitu haiwan perosak. Ya, sebenarnya ada banyak interaksi yang kita belajar pada pelajaran lepas. Kalau awak tengok video yang cikgu bagi, ada persaingan, ada komensialisme, ada parasitisme dan ada mangsa-pemangsa. So mangsa-pemangsa ni adalah keadaan di mana mangsa akan untung sebab dia mangsa akan mati sebab dia kena makan dengan pemangsa. Jadi pemangsa ni dia untung lah sebab dia dapat makanan. Makanan dia adalah mangsa dia. Jadi di sini kita tahu yang kita tak mau kat tikus tu, so tikus tu akan jadi makanan kepada pemangsa. Pemangsa ialah ular, tikus adalah mangsa. Okey? Contoh lain. Cuba tengok itik ni. Itik ni dia makan siput tau. Siput ni adalah ganggu kepada tumbuh-tumbuhan. Jadi siput ni dia akan menyebabkan kerosakan pada pokok, maka orang lepaskan itik. Jadi itik tu dia makan siput. Jadi selamatlah pokok kat kawasan tu. Okay. Zahra baca. Zahra. Baca yang mana cikgu? Itik. Zahra nampak tak? Ada gambar itik ni? Mesti tak tukar skrin tu. Bagi nampak skrin cikgu. Orang lain nampak tak? Orang lain nampak tak gambar itik ni? Tak nampak itu. Siapa tak nampak? Zara yang tak nampak. Orang lain nampak tak? Tak cikgu. Siapa pun tak nampak gambar itik? Ya cikgu. Tak. Sekejap Nampak cikgu. Nampak? Contoh kawalan biologi. Itik digunakan sebagai pemangsa di sawah padi untuk memusnahkan siput gondang yang memakan daun padi yang masih muda. Dia adalah itik ni mangsa ke pemangsa? Pemangsa. Itik pemangsa. Siput gondang adalah Mangsa. mangsa. Okey? Ni adalah contoh lain. Cuba tengok. Burung hantu ni makan apa? Burung hantu makan tikus. Burung hantu makan tikus. Jadi dalam kes ni siapa yang mangsa? Tikus. Mangsa ialah tikus dan burung hantu ialah Pemangsa. Siapa yang untung? Burung hantu. Ya, burung hantu untung dan petani pun untung sebab tikus yang selama ni makan tumbuh-tumbuhan yang petani tadi tu telah dihapuskan, telah dikurangkan populasi dia oleh burung hantu. Okey, yang ni nak bagi siapa baca pula? Vanisha, baca Vanisha. Cikgu tak nampak. Alamak, kenapa tak nampak? Okey kan, nasab. Macam ni nampak tak? Nampak. Okey.
Okey, baca. Contoh kawalan biologi. Burung hantu dipelihara di ladang kelapa sawit untuk menjadi pemangsa kepada tikus-tikus yang makan buah kelapa sawit. Jadi banyaklah contoh yang awak nampak Okey, ni lagi contoh lain. Siapa pula Siapa tak baca lagi tadi? Mana senarai nama tadi? Sarah cikgu, Sarah. Sarah Dilia. Sarah Dilia baca untuk kumbang pula. Contoh kawalan biologi. Kumbang kura-kura digunakan untuk mengawal populasi apik yang makan dan memusnahkan daun pokok limau. Tahu tak yang mana kumbang kura-kura? Ni hak ladybird ni. Nampak tak ladybird yang cantik ni? Ladybird ni dia makan hak kecil-kecil ni. Aphid ni dia akan memusnahkan daun pokok limau. Jadi kalau daun rosak, tak berlaku fotosintesis, macam mana nak keluar buah limau? Jadi ladybird tolong makan aphid tu. Tapi make sure lah ladybird pun tak makan juga daun limau. Kita pastikan pemangsa yang kita pilih tu adalah pemangsa yang takkan makan tumbuh-tumbuhan yang kita nak jaga tu. Okey lagi. Ni gambar apa ni? Ikan apa? Ikan gapi ni. Ikan gapi ni dipelihara dalam kolam untuk menghapuskan jentik-jentik. Orang yang suka tanam pokok, dia tanam pokok dalam ayak contoh Bila dia tanam pokok dalam ayak, dia kena rajin salin ayak tu. Tapi dia sayang sebab dalam ayak tu mungkin dia bubuh ayak baja. Jadi bila dia tak mau buang, dia kena make sure dalam ayak tu tak ada jentik-jentik. Kalau ada jentik-jentik, kena saman jenuh nabayak 300. Jadi apa yang dia buat adalah dia belok ikan dalam tu. Ikan tak makan pokok tapi ikan tolong makan jentik-jentik. So dalam masa yang sama kita dapat kurangkan kita tak payah beli banyak sangatlah makanan untuk ikan dan kita nampak dalam kolam kita tu cantik ada ikan. Okey, lain faktor-faktor yang mengaruhi saiz populasi dalam ekosistem ada banyak lah. Populasi tu maksudnya bilangan haiwan dalam satu spesies. Maksudnya banyak mana tikus dalam kawasan tu. Okay. So yang pertama adalah serangan penyakit. Yang kedua kehadiran pemangsa. Yang ketiga adalah sumber makanan yang terhad dan perubahan cuaca. Yang paling teruk sekali serangan penyakit. Kalau ada penyakit, haiwan-haiwan akan mati. Yang kedua bila ada haiwan yang makan dia iaitu pemangsa. Yang ketiga bila makanan dia tak cukup. Bila makanan tak cukup, kurus, kering, mati, dia tak mau mengandung, tak mau beranak. Maka populasi mereka akan menjadi kecil. Dan yang terakhir perubahan cuaca. Bila perubahan cuaca banyak haiwan yang sakit, lari pergi tempat lain. Okay, so lama-lama saiz populasi akan kecil. Okay, ini adalah contoh serangan penyakit. Lembu sakit, kesian tak? Bila lembu sakit sebenarnya dia akan bagi kesan pada kita sebab nanti harga lembu akan meningkat pula. Ini adalah contoh wabak kuku mulut yang menyerang lembu dan kutu daun yang menyerang tanaman terung. Okey, yang ni adalah kehadiran pemangsa. Bila ada pemangsa, lama-lama saiz populasi akan berkurang. Contoh zebra ada banyak kat kawasan tu. Harimau makan, lama-lama zebra tinggal sikit lah. Lagi sumber makanan terhad. Sebab apa sumber dia makanan terhad? Sebab pembalakan berlaku. Bila kita lakukan pembalakan haram, nanti akan ada siapa masuk ni? Cikgu tak ada nak ambil. Ada. Okey. Selamat datang Nur Marlia Akma. Okey, Marlia nampak tak skrin cikgu? Marlia nampak tak skrin cikgu? Sumber makanan terhad tu. Marlia? Nampak. Nampak. Okey, nampak Okey, kat sini sumber makanan yang terhad ni adalah disebabkan oleh kawasan yang biasanya haiwan-haiwan ni pergi cari makanan dah jadi kecil, dah jadi sikit. Jadi mereka pakat berumur pergi tempat lain. Lalas dia akan kacau tempat tinggal manusia. Sebab apa? Sebab dia dah kehilangan sumber makanan. Pasal apa sumber makanan dia hilang? Sebab selama dia duduk cari dalam hutan tu lah ada rusa, ada apa. So lama-lama harimau tu mati sebab rusa yang duduk tangkap selama ni pun dah tak ada lah. Macam orang hutan pula dia duduk makan buah ke apa ke. Tempat dia cari makanan tu dia tak ada, lama-lama dia akan berpindah tempat lain ataupun kalau dia pindah tempat lain dia pula kena serang dengan haiwan lain ataupun manusia tembak dia ke, kadang-kadang dia mati. Kesian kat dia. Dan yang keempat ni adalah perubahan cuaca. Sekiranya berlaku kemarau yang berpanjangan, ini akan menyebabkan tanah jadi kering. Ingat tanah ni adalah sumber untuk kita nak tanam pokok. Bila nak tanam pokok kat tempat yang tak subur, maka kita punya pokok sikit.
kita kena ingat pokok ni adalah pengeluar. Pengeluar dia punya bilangan kena banyak. Sebab yang nak makan pengeluar ni banyak. Kambing nak kena makan pokok, belalang makan pokok, semua makan pokok. Jadi bila tak ada pengeluar, bila tak ada pokok, ini akan menyebabkan haiwan-haiwan lain pun akan mati. Yang pertama, tempat tinggal dia tak ada. Yang kedua, makanan dia tak ada. So sebagai manusia, peranan kita ni nak kekalkan keseimbangan alam, kita tengok ada banyak. Tadi cikgu dah sebut pasal salah satunya adalah kawalan biologi. Okay. Kemudian sekarang kita nak tengok untuk perindustrian. Aktiviti ketiga kita adalah perindustrian. Macam mana perindustrian ni sebenarnya telah menyebabkan kesan kepada bumi kita, iaitu hujan asid dan kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau ni adalah suhu dunia kita bertambah lah. Hujan asid pula adalah hujan yang ada kandungan, sedikit kandungan asid sebab ada gas-gas yang meracun tu. Bila kena air, dia akan jadi hujan asid. Jadi apa yang kerajaan kita boleh buat adalah kita kena wajibkan kepada kilang-kilang untuk memasang penapis pada cerobong asap. Dan yang kedua adalah kita boleh merawat bahan buangan industri sebelum melepaskannya ke sungai. Maksudnya air-air yang digunakan dalam kilang tu maybe ada yang dah kena racun ke apa-apa. Maka kita kena pastikan yang kilang tersebut telah rawat dahulu. Maksudnya dia dah neutralkan dulu, ataupun kalau air panas tu dah sejukkan dulu sebelum lepaskan ke sungai. Bayangkan kalau air panas dilepaskan ke sungai, habis mati pokok-pokok, habis mati ikan-ikan dan bakteria-bakteria baik yang terdapat dalam sungai. Yang terakhir ialah pembuangan sampah sarap. Yang ni memang perangai huduh manusia zaman lah. Tak kira orang kaya ke orang miskin ke, ada perangai ni. So pembuangan sampah sarap ni, padahal kita dah ada tu sampah dah, still nak tok rata. Sebab apa? Sebab tabiat. Jadi kita kena bermula daripada awak kecil-kecil ni, awak dah start nasihat pakcik awak ke, tok awak ke yang nak pasal ubah sampah kata-kata tu, adik-beradik kita ke, abang kita ke, adik kita ke, supaya kesan dia tu tidak berlaku, iaitu bau busuk dan banjir kilat. Bau busuk siapa yang seronok, tak selesa kan bila lalu sebelah tu sampah, bau busuk semua tak seronok. Yang kedua adalah banjir kilat. Bila kita buang sampah rata-rata, mungkin akan berlaku sumbat dalam longkang ataupun dalam sungai. Jadi banjir kilat akan berlaku sekiranya hujan yang lebat secara tiba-tiba. Banjir kilat ni kita lah yang rugi sebab nanti kalau air masuk rumah kita kotor. Okay? Lepas tu kita nak cuci, barang kita rosak. Jadi apa yang kita boleh buat adalah yang pertama, kita kena letakkan dalam diri kita, amalkan pembuangan sampah yang betul. Ikat elok-elok, masukkan dalam tu sampah. Okay? Yang kedua, kita semula bahan buangan. Ada saja bahan buangan yang sepatutnya boleh kita semula seperti kertas, tin. Semua tu kita letaklah kat tempat yang sepatutnya supaya bumi kita ni taklah banyak sangat sampah. Okay? Ada soalan tak sebelum kita nak pergi ke latihan? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okay, faham tak apa yang cikgu contoh hari ni? Faham, Alhamdulillah. Okay, sekarang ni cikgu nak awak keluarkan modul yang cikgu bagi. Kita nak bincang jawapan modul tu, soalan latihan formatif 2.4. Okay. Okay, apa yang awak nampak sekarang? Tolong hafal ansat kat cikgu. Latihan formatif 2.4. Okay ni, awak nampak Cikgu besarkan sikit. Okay. Latihan formatif 2.4, kita start dengan soalan nombor 1. Baca soalan, cikgu tak sebut nama siapa lagi ya. Kuhan, baca soalan. Senaraikan 4 aktiviti manusia yang boleh merosakkan ekosistem. Okey, 4 aktiviti manusia. Tadi ingat tak ada 4 yang kita tengok tu. Yang pertama apa dia? Yang pertama? Pertanian. Oh, yang pertama ialah pertanian. Sekejap siapa baru masuk ni? Malia dah masuk dari tadi. Siapa baru masuk tadi? Malia, Sarah, Vanisha. Siapa yang baru masuk? Cikgu baru admit dah. Ada orang terleft ke tadi? Zara, Vanisha, Sarah, Nordia, Malia, Akmal, Kuhan. Okay. Dania, Dania baru masuk. Hai Dania. Dania sihat? Dania tak mau jawab ke cikgu tanya? Okey, yang pertama
Pertanian lah. Okay, kita tulis sama-sama. Pertanian. Tulisan cikgu tak lawa. Dania jawab dah. Okay, Dania. Cikgu Dania ni saya Izatul. Oh, kenapa guna nama Dania? Kakak punya. Dania, Allah, aku kan rasa sakit. Cakap lah, kan cikgu nak dengar. Izati ke? Cikgu cakap. Izati. Izati ambil tak lagi modul yang cikgu bagi? Izati ambil lagi modul cikgu bagi? Pun cikgu nak sekolah. Okey. Yang kedua, lepas pertanian apa dia? Perindustrian. Perindustrian. Lagi? Penebangan hutan. Penebangan hutan sekejap Ada mak terpadam lah pula. Saya nak salin yang pertama tadi. Pertanian. Lepas tu perindustrian. Lepas tu yang ketiga ialah apa? Tengok balik dekat PowerPoint pula lah. Nota cikgu bagi tadi tu. Penebangan hutan. Penebangan hutan. Okey. Lagi satu. Pembuangan sampah sarap. Pembuangan sampah sarap. Awak tahu tak sebenarnya ada banyak lagi tau. Ada banyak lagi. Ni cikgu bagi lagi apa yang lain awak boleh tambah. Kawan-kawan awak yang tak main dia beritahu 4 tu je lah. Yang lain adalah pembalakan. Pembalakan kita sebut lagi tadi. Tak sebut lagi kan? Pembalakan pun aktiviti juga boleh tulis kat situ. Pembalakan. Lagi adalah pembakaran terbuka. Apa dia? Habuk kereta. Habuk kereta. Habuk kereta tu bukan dia punya aktiviti. Yang tu kesan. Okey. Lagi penangkapan hutan. Penangkapan penangkapan ikan. Okey, awak boleh tulis semua yang cikgu bagi ni. Penangkapan ikan tanpa kawalan pun sebenarnya adalah aktiviti manusia yang boleh merosakkan alam. Tanpa kawalan, tangkap semua ikan kecil ke ikan besar ke dia bom segala ikan, habis mak nenek cucu cicit semua mati. Jadi kita tak cukup ikan lah selepas tu. Okey, awak boleh salin sampai G aktiviti manusia. Masya Allah. Okey, sekarang kita nak tengok nombor 2. Baca soalan nombor 2, Sarah. Nyatakan soalan cikgu. Ya, soalan nombor 2. Nyatakan 2 kesan bagi setiap aktiviti yang berikut terhadap keseimbangan alam semula jadi. Okey, kita tengok yang pertama, tebang hutan dulu. Apa yang berlaku kalau kita tebang hutan banyak-banyak? Yang pertama adalah kemusnahan habitat. Habitat tu maksud dia tempat tinggal tau. Tempat tinggal bagi haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau tempat tinggal bagi haiwan dan tumbuh-tumbuhan tak ada, mereka pun matilah. Yang kedua adalah perpindahan ataupun migrasi. Migrasi tu maksudnya pindah lah. Migrasi tu pindah. Migrasi atau kematian haiwan. Kesian kat mereka. Bila tak ada tempat tinggal, mereka boleh mati tau. Mereka panas sangat, mereka pergi kat kawasan manusia, manusia tembak mereka. Jadi boleh berlaku migrasi atau kematian haiwan. Okey, yang kedua. Sekiranya aktiviti perindustrian dilakukan secara tidak terkawal, apa yang berlaku adalah peningkatan aras karbon. Peningkatan aras karbon ni maksudnya gas karbon dioksida kita banyak sangat. Bila gas karbon dioksida terlampau banyak, suhu kita akan bertambah. Suhu kita naik. Okey? Yang kedua ialah peningkatan aras tu kena sebut aras apa? Kita baca balik. Peningkatan aras gas karbon dioksida. Di udara Di udara menyebabkan suhu meningkat, suhu tambah. Yang kedua ialah berlakunya hujan asid.
boleh berlakunya hujan asid. Hujan asid ni dia berlaku sebab bila ada banyak gas yang racun-racun dekat udara kita, dia bercampur dengan air hujan, nanti dia bercampur-campur tu yang turun ke dekat kita tu hujan asid lah. Hujan asid ni perangai dia nanti dia boleh menyebabkan kita sakit, kita demam. Okey? Kemudian dia boleh musnahkan bakteria baik. Siapa tu nak cakap tu? Bakteria baik mati. Siapa yang buka mic nak cakap ke? Nak habaq apa? Kalau ada soalan boleh tanya, jangan risau. Tanya je. Cikgu tak tiba lah. Duduk jauh. Bakteria baik mati ya. Kemudian yang lain-lain tu pH tanah kita akan berubah. pH tanah berubah. Maksudnya selama ni tanah kita subur kan, lama-lama tanah kita jadi berasid. Bila tanah kita berasid, kita nak tanam apa pun tak sesuai. Okey? Ni cikgu nak tanya ni, 11.30 lepas ni subjek apa? Ada Google Meet tak? Tak ada. Tak ada, tak apa, kita buat dulu Ustaz. Okey, yang ketiga adalah pertanian. Kalau pertanian ni berlaku dengan tidak terkawal, apa yang berlaku adalah pengaliran baja. Pengaliran baja masuk ke mana? Ke sungai. Ke sungai tidak terkawal menyebabkan banyak sangat pokok-pokok tumbuh. Pengaliran baja ke sungai menyebabkan rumput-rumput semua tumbuh dengan subur. Rumput tumbuh dengan subur. Bila ada rumput tumbuh dengan subur, air nak mengalir macam mana kan? Bila air tak boleh mengalir, nanti mai hujan, banjir. Yang kedua adalah penggunaan racun. Penggunaan racun menyebabkan pencemaran. Pencemaran pada tanah dan air kerana penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida. Apa dia pestisida? Siapa tak tahu, pestisida ialah racun. Racun serangga. Okey, D. Pembuangan sampah sara akan menyebabkan pembiakan haiwan perosak seperti tikus. Kita buang sampah rata-rata, nanti tikus seronok gila lah. Dia boleh makan semua tu. Jadi, rumah kita pun duduk dalam keadaan bahaya sebab racun lah tikus ni. Seterusnya adalah kalau kita buang dalam longkang, takut berlakunya banjir kilat. So, kena buang sampah kat tempat yang betul. Okey. Saya jawapan yang cikgu bagi. Nombor 3. Nombor 3, Dania. Izzati baca Izzati nombor 3. Izzati. Encik Lim ingin membuka sebuah ladang kelapa sawit. Kah? Baca. Izzati tak mau baca, tak apalah, cikgu baca. Encik Lim ingin membuka sebuah ladang kelapa sawit yang lestari. Okey, perkataan lestari ni maksudnya green lah. Maksudnya tak ada pencemaran. Boleh baca tak Izzati? Encik Lim ingin membuka sebuah ladang kelapa sawit yang lestari. Pada pendapat anda, bagaimana Encik Lim dapat mengawal populasi tikus yang sering merosakkan tanaman? Terima kasih Izzati. Dengarlah suara awak. Sedap suara. Okey, bila kita sebut perkataan lestari, maksudnya tak berlaku pencemaran. Jadi kita boleh elakkan penggunaan racun serangga. Jadi dia dapati dalam dia punya ladang kelapa sawit ada banyak tikus. Tikus ni sekejap lagi dia makan habis lah apa batang-batang pokok kelapa sawit tu. Lama-lama kelapa sawit kita punya hasil akhir dia tinggal sikit. Okey. Jadi apa yang boleh Encik Lim buat supaya tikus mati, lepas tu dia tak rosakkan alam sekitar, dia tak bagi pencemaran dan tanaman dia selamat. Yang pertama lah. Yang pertama dia kena lepaskan tikus dulu. Lepas dia lepaskan tikus, dia kena tunggu. Sebab apa? Macam kena lepaskan tikus. Kan siapa boleh bagi kat cikgu? Dia dah kena lepaskan apa? Tikus dah ada kat situ kan?
Dia kena lepaskan burung hantu. Pergi cari burung hantu. Dia kena pelihara. Dia kena pelihara burung hantu. Bukannya bila lepas tikus lah. Tikus dah duduk dalam tu dah. Dia tak mau tikus tu. So dia kena pelihara burung hantu sebab apa? Sebab burung hantu makan. Sebab burung hantu makan makan tikus. Pelihara burung hantu kerana burung hantu makan tikus. Okey. Yang keempat, jerebu semakin kerap berlaku di negara kita. Nyatakan punca jerebu. Pasal apa yang negara kita ni ada banyak sangat jerebu ni. Dan kita dapati orang kampung tak kenal sangat jerebu. Orang pekan lah macam kita ni. Jerebu, orang Kuala Lumpur kena jerebu. So apa punca jerebu? Jerebu tu yang asap-asap tak mau hilang lah. Dia masih duduk dekat kita punya atmosfera. So mata awak nampak kelabu, dada awak rasa sesak, mata kita rasa pedih. Jadi punca jerebu ni kita kena tahu dulu supaya kita boleh pastikan tak berlaku lagi jerebu. So jerebu ni ada banyak punca-punca dia. Cikgu bagi. Dia minta 2, kita boleh bagi lebih. Okay, yang pertama adalah pembakaran terbuka. Yang kedua ialah asap dari exhaust. Yang ni yang kawan awak sebut tadi tu, asap dari exhaust kenderaan. Awak naik motor, naik kereta, naik lori. Dan yang ketiga nak boleh tambah. Dia minta 2, kita bagi 3. Kita hebat sebab awak masuk Google Meet dengan cikgu, jawapan awak boleh lebih. Yang ketiga adalah asap dari mana? Dari kilang. Okey. Seterusnya, kesan jerebu terhadap manusia dan pergistaran. Kita dah tahu dah punca dia, so apa pula kesan kepada kita sebagai manusia ni? Kesan kita duk batuk lah apa kan? Jadi kesan yang pertama adalah batuk. Ni kesan jerebu tau. Soalan duduk kat sana. Yang pertama batuk, lepas tu selesema. Yang ketiga, duk kena macam-macam pencemaran kan. Boleh jadi lelah lah, lelah. Lelah tu kita panggil dia asma. Bukan nama orang nurut asma ke apa ke. Asma, orang yang tak ada penyakit asma pun boleh kena asma. Ini kan pula orang yang ada penyakit asma. Asma dia akan jadi semakin teruk. Seterusnya adalah jarak. Jarak penglihatan jadi terhad. Maksudnya mata kita boleh tengok tapi boleh tengok benda yang dekat saja. Yang jauh tak nampak. Okey, kemudian seterusnya adalah peningkatan suhu dunia iaitu kesan rumah hijau. Kita rasa berkuat, kita rasa panas setiap masa, okey. Dan pemanasan global. Maksudnya walaupun orang KL yang ada jerebu tapi kita pun rasa juga panas tu, global lah. Jadi apakah langkah-langkah yang kita boleh bantu dunia kita ni supaya masalah jerebu ni tak berlaku dah? Okay, yang pertama sekali kita kena kuat kuasakan undang-undang. Awak tengah salin tak jawapan ni? Salin. Salin lah. Okay, jangan tengok saja tau. Yang kedua adalah kita boleh jalankan kempen. Kita pakat-pakat abang. Jomlah kita share kenderaan. So jalankan kempen. Kempen apa? Kempen kesedaran. Lain adalah kita boleh, yang ketiga, kita boleh masukkan dalam subjek. Dalam subjek civic. Ataupun sains. Macam cikgu sebut kat awak sekarang ni lah. Cikgu ajak awak supaya jaga alam sekitar sama-sama. Okay. So awak dengan adik-adik awak semua sayang kat alam sekitar, nak buat macam mana? Kita kena kurangkan pencemaran. Awak jangan duk bakar-bakar sampah pula. Balik-balik sekolah duk rajin tengok dia kain duk bakar sampah. Tak payah, kita buang je. Kalau nak buat kompos tak apa. Okey, nombor 5. Berikan 2 sebab manusia memerlukan ekosistem yang seimbang. Okey, cikgu nak terangkan balik apa dimaksudkan dengan ekosistem yang seimbang. Ekosistem yang seimbang ni maksudnya dunia kita ni berada dalam keadaan yang elok. Banyak pokok, banyak manusia. Banyak haiwan, banyak pokok. Macam tu. Dia tak boleh banyak haiwan, pokok tak ada. Tu kita panggil tak seimbang. Banyak kereta, banyak kilang,
pokok tak ada. Tak boleh, dia kena seimbang. Kalau ada banyak kilang, kena ada banyak pokok sebab dia nak serap segala gas karbon dioksida dan nak sejukkan balik dunia kita. Yang tu yang kita maksudkan dengan ekosistem seimbang. So awak sebagai manusia yang cerdik, belajar sains, law ni tugas awak lah nak sejukkan bumi. Macam mana? Awak bukannya ada kuasa nak pergi tibai orang kerja kilang tu berhentikan dia punya aktiviti ke apa-apa. So kita boleh tolong dengan cara kita tanam pokok banyak-banyak. Bila kita tanam pokok banyak-banyak, dunia kita akan jadi sedikit sejuk. Bila kat jiran kita tak mau tanam pokok, kita tanam pokok. So bila kita tanam pokok, kita dah bantu tolong serap gas-gas karbon dioksida, gas-gas yang dekat keliling kita ni, dan kita boleh turunkan suhu dunia. So yang pertama awak boleh tulis, kita boleh kata apa sebab pasal apa kita nak perlukan ekosistem yang seimbang tu. Yang pertama sebab kita nak melindungi spesies. Sebab nanti awak punya anak cucu pun nak tengok juga, mak gajah macam mana? Boleh tunjuk gambar saja, kesian. Masa tu gajah dah tak ada. So kita boleh melindungi spesies daripada kepupusan. Kita tak mau dia pupus. Okey, yang kedua adalah kita nak pastikan haiwan dan tumbuhan mendapat sumber makanan yang secukupnya. Ada habitat, haiwan dan tumbuh-tumbuhan diperlukan sebagai sumber makanan. Haiwan ni adalah sumber makanan dan tumbuhan adalah sumber oksigen. Pada manusia lah, haiwan ni sumber makanan. Jadi walaupun kita kata tumbuh-tumbuhan tu bagi oksigen kat kita, tapi kita still kena nak haiwan juga. Nak kena ada lembu, nak kena ada kambing sebab itu adalah sumber makanan kita. Okey, siap bahagian tu. Sekarang kita nak pergi ke latihan formatif. Latihan formatif yang pertama, berdasarkan seratan makanan, jawab soalan-soalan berikut. Yang ni dia bagi kita satu kitaran start dengan anak pokok dimakan oleh arnab, rumput dimakan oleh arnab, anak pula dimakan oleh musang. Kemudian anak pokok ni boleh dimakan oleh tikus dan tikus dimakan oleh musang. So dia nak kita bina rantai makanan. Rantai makanan maksudnya bermula daripada makanan apa, pergi ke apa. So kita start dengan rumput dulu. Kita tengok yang belah kiri dulu. Cuba awak tengok rumput dimakan oleh apa ni? Rumput boleh dimakan oleh arnab boleh dimakan oleh musang. Ni adalah yang pertama. Yang kedua, anak pokok dimakan, anak panah tu maksudnya dimakan dimakan oleh arnab. Anak pula dimakan oleh musang. Okey, yang ketiga, anak pokok dimakan oleh tikus. Tikus pula dimakan oleh apa ni? Tikus dimakan oleh musang. So kita ada 3 rantai makanan. Yang kita nampak macam ni, macam kat atas ni, yang ni kita panggil dia siratan makanan. Siratan maksudnya lebih daripada satu rantai makanan. Yang ni kita panggil dia siratan. Siratan tu maksudnya banyak lah. Siratan makanan. Dan kat bawah ni adalah rantai makanan. Yang ni adalah siratan makanan. Kalau buat satu macam tu, ada anak panah macam tu, yang tu kita panggil rantai. Okey. Tapi ke soalan seterusnya. Mengapakah rumput dikategorikan sebagai pengeluar? Sebab apa? Sebab rumput adalah organisma yang boleh buat makanannya sendiri. So dia adalah organisma yang boleh membuat makanannya sendiri. Manusia boleh tak buat makanan sendiri? Kita duduk dalam rumah. Kita duduk rumah masak boleh lah. Tapi kalau tak ada benda nak masak, nak ambil apa? Takkan ludah-ludah keluar nasi ke? Kita kena cari juga. Jadi kita hanya boleh masak tapi kita tak boleh buat makanan kita sendiri. Kita kena bergantung kepada pengeluar. Jadi pengeluar adalah organisma yang boleh buat makanan dia sendiri. Sebab apa? Sebab dia boleh buat fotosintesis. Okey, sekiranya kutu tinggal di dalam badan arnab dan menghisap darah arnab, apakah jenis interaksi antara kutu dengan arnab? Arnab punya darah kena hisap. Kesian dekat arnab. Lama-lama arnab jadi kurus. Kutu seronok, dia bergembira, tak payah duk kerja apa, duk hisap darah arnab tu.
Jadi Arnab ni rugi. Okey, Arnab ni dia rugi. Putu pula untung sebab dapat darah. Jadi interaksi yang macam ni kita panggil dia parasitisme. Sebab apa? Satu untung, satu lagi rugi. Okey. Ramalkan kesan yang berlaku sekiranya populasi musang di kawasan tersebut diserang penyakit. Jom kita tengok balik Sat, gambar tadi. Sat. Soalan dia, apa yang berlaku kepada musang? Apa yang berlaku kesan sekiranya musang diserang penyakit? Okey. Kita tengok dekat sini, musang ni dia makan siapa? Musang makan siapa? Cuba tengok. Musang makan dua benda ni. Musang makan arnab dan makan tikus. Kalau musang mati, ada tak haiwan yang nak makan arnab dengan tikus? Kalau musang kiok, musang mati, arnab dengan tikus seronok lah. Arnab dengan tikus makin banyak. Arnab banyak, tikus banyak. So bila arnab banyak, tikus banyak, rumput pula tak cukup. Tikus banyak, anak pokok pula tak cukup. Itu adalah kesan dia. Bila musang mati, rupanya bukannya maksudnya tak seimbang lah. Bila musang banyak mati, semua musang mati, arnab dengan tikus akan bertambah. Bilangan, jawapan C lah. Bilangan arnab dan tikus bertambah. Tapi bilangan rumput dan anak pokok, sebab dah tikus dengan arnab jadi banyak, maka bilangan rumput dan anak pokok berkurang sebab yang makan mereka tu makin banyak. Okey. Kalau awak ada masalah, awak boleh tanya terus tau. So kalau duduk diam tu cikgu anggap macam awak pandai lah, awak dah faham. Okey, nombor 2. Bandar X terkenal sebagai kawasan pembiakan tikus. Nyatakan kesan populasi tikus yang tinggi terhadap penduduk di Bandar X. Bahaya kan tikus ni cikgu kata tadi. So apa kesan dia dekat orang yang duduk kat kawasan yang banyak tikus? Yang pertama adalah orang kat situ terdedah dengan penyakit lah. Boleh kena penyakit ataupun wabak penyakit dan dibawa oleh tikus. Pada pendapat anda, apakah punca populasi tikus yang tinggi di Bandar X? Pasal apa yang banyak sangat tikus kat situ? Mungkin kerana sikap manusia yang suka buang sampah dan sisa makanan yang tidak sistematik. So, pembuangan sampah sarap. Okay. Pampers lah, makanan basi lah. Okay, sarap. Terutamanya sisa makanan. Dia rumah cikgu sisa makanan cikgu buang bawah pokok. Nampak macam buang je kan. Tapi cikgu tak takut sebab belakang rumah cikgu ada 12 ekor kucing kat garang-garang semua. So mereka akan makan tikus. Kalau tikus tu beranilah main nak makan sisa makanan tu, nanti kena makan dengan kucing. Jadi sisa makanan cikgu buang kat belakang tu kucing akan makan, nasi ke, ada tulang ke apa ke. So cikgu tak risau dekat tikus. Jadi cikgu beranilah buang sampah dari segi sisa makanan tu. Tapi kalau macam dekat pasar raya, contohnya pasar raya, mereka buat kedai kan, macam depan dia Awata apa semua tu. Tengok mereka tinggal sisa makanan dekat situ. So nanti longkang-longkang dekat kawasan tu akan jadi kawasan pembiakan tikus. Ni tak bagus lah, ni akan menyebabkan cemaran di kita punya bandar. Jadi kalau nak buang sampah sarap yang melibatkan sisa makanan, kena secara proper, kena secara yang sistematik. So pembuangan sampah sarap terutama sisa makanan mestilah sistematik. So dalam kes ni puncanya adalah pembuangan sampah sarap terutama sisa makanan tidak sistematik. Seterusnya adalah bagaimana awak boleh cadangkan langkah menangani masalah pembiakan tikus. Pihak berwajib tu maksudnya kita punya MDKP lah. So MDKP kita nak buat macam mana? Dia kena kutip sampah secara berkala. Tak boleh sebulan sekali lah kutip, tak boleh.
dia kena kutip sampah secara berkala. 2 hari sekali ataupun mereka ada jadual mereka kan. Mereka kena mai setiap hari kecuali hari Jumaat ke. So tiap hari mereka mai, tak ada lah tikus tu sempat bermaharajalela. So pengutipan sampah secara berkala. Okay. Ataupun dia boleh denda. Dia boleh denda pengusaha makanan. Contoh Cak Kotiau. Buang rata-rata dia punya kulit udang ke apa-apa, dia boleh denda. Denda pengusaha. Sekiranya mereka buang sampah tak ikut cara yang betul. Mereka tinggal-tinggal atas tar. Lepas orang makan mereka tinggal-tinggal. So mereka akan kena denda. Jangan bagi mereka menega lah. Contoh denda tu. Padahal muka mereka tak payah menega lah, tak dapat duit. So mereka kenalah jaga kebersihan elok-elok. Okay, penduduk pula. Macam kita ni duduk kat taman-taman perumahan kita tu, kita boleh anjurkan aktiviti gotong royong. Okay. Lepas tu kita bolehlah jaga sama-sama persekitaran kita. Okey, Syikin dan Azhar mempunyai pendapat yang berbeza mengenai pengeluar dan pengurai. Pendapat mereka adalah seperti berikut. Syikin kata, pengeluar masih dapat meneruskan hidup tanpa pengurai kerana pengeluar boleh mengeluarkan makanan sendiri. Pengeluarnya rumput lah. Pengurai pula adalah bakteria, kulat cendawan apa semua yang tolong bantu uraikan balik makanan yang reput mati tu. Azhar pula kata, jika pengurai tak ada, pengeluar tidak mendapat nutrien yang mencukupi. Pengeluar boleh mati. Maksudnya rumput-rumput apa semua ni boleh mati kalau tak ada nutrien. Nutrien tu maksudnya dia punya vitamin-vitamin dia lah. Kalau kita ni makan vitamin, mereka ni kena ada nutrien. So bila kita mati, nanti kita punya jasad kita keput, last sekali nutrien daripada badan kita akan kembali kepada tanah. Kita akan kembali kepada tanah. Nanti pokok akan guna balik nutrien daripada badan kita. So yang mana satu yang betul? Syikin cakap betul ke Azhar cakap betul? Pada cikgu, cikgu setuju dengan Azhar sebab bila kita mati, haiwan mati ke apa-apa semua akan kembali ke tanah. So kita kena sebut Azhar, pendapat Azhar adalah betul. Yang ni yang betul. Pendapat Azhar benar. Sebab apa? Sebab tanpa pengurai, tanpa pengurai, nutrien seperti fosforus, nitrogen, karbon akan kekal. Akan kekal dalam organisma yang mati tu. Jadi kita kena reput dulu, barulah nutrien-nutrien seperti fosforus, nitrogen apa semua tu akan kembali kepada tanah. Jadi tumbuhan jadi tak subur lah. Kalau tak ada benda tu, tanpa pengurai, nutrien seperti fosforus, nitrogen akan kekal dalam organisma dan tak boleh digunakan. Kita tak boleh guna lah. Pokok tak boleh guna, tak dapat digunakan oleh pokok ataupun pengeluar. Jadi lama-lama pengeluar jadi tak subur. Pengeluar menjadi pengeluar tidak subur. Tak ada baja dia lah maksudnya. Macam tu. Kalau dalam hutan, kita kalau tanam biasa tak apalah boleh berbaja. Kalau dalam hutan mana ada baja. Tapi kenapa pokok-pokok dia subur? Sebab haiwan-haiwan yang mati yang reput dia akan kembalikan nutrien kepada pokok kat keliling dia. Okey, nombor 4. Nombor 4 cikgu nak kampuhan. Batrisha. Okey, Batrisha baca soalan nombor 4. Batrisha. Batrisha baca soalan nombor 4. Batrisha ke Vanisha ke? Boleh, siapa pun tak apa. Vanisha pun tak apa. Raza mendapati banyak ayam ternakannya dimakan oleh elang sawah.
Razak membuat keputusan untuk menembak kesemua helang tersebut. Selepas setahun, populasi tikus didapati meningkat dan makanan ayam. Hal ini menyebabkan ayamnya mati. Terangkan punca populasi tikus meningkat dan cadangkan satu cara yang perlu dilakukan oleh Razak untuk mengelakkan perkara tersebut berlaku. Razak ni dia marah dekat burung elang. Burung elang sawah ni makan ayam dia. Maka dia tembak semua burung tu. Tengok-tengok kan, lepas pada tu, tikus pula dah mai. Tikus punya banyak bermaharaja lela, makan habis. Makanan ayam sekali. Ayam punya makanan bukan nak makan dengan tikus. Jadi ayam dia selama ni dia duk sayang, dia duk ternak tu pun mati juga. Marah kat helang dah tembak, ayam pun mati juga. Sebab apa? Sebab tikus makan. Dah lah tikus ni bahaya. Dia boleh makan sekali dengan apa tu? Padi dia kan. So apa yang kita boleh buat? Apa kita nak cadang dekat Razak? Sepatutnya dia tembak tak burung elang tu. Dia kena sabar je lah. Maksudnya burung elang tu mungkin makan ayam. Tapi dia kena letak dalam apa tu, rumah ayam elok-elok kan. Buat kat dia reban ayam elok-elok. So nanti dia makan tikus sahaja. Malangnya dia dah buat keputusan pergi tembak helang. Jadi patutnya tak boleh lah. So kita sebut populasi tikus meningkat lah, bertambah. Bertambah. Sebab apa? Sebab pemangsa dia helang pemangsanya iaitu helang telah mati. Mati kena tembak. Dia seronok lah. Dia pun makin bertambah. Sepatutnya, sepatutnya Razak kena buat apa? Boleh ke dia tembak? Sepatutnya tak boleh tembak kan, tapi dah mati dah, takkan nak kata mati hidup balik, tak boleh. So lah ni dia tak boleh nak buat apa dah. Lah ni dia kena bela. Sepatutnya Razak kena bela apa? Nak bagi tikus pula mati. Razak perlu bela apa? Burung hantu. Sebab burung hantu boleh makan tikus tanpa merosakkan alam sekitar. Jadi burung hantu ni boleh jadikan sebagai kawalan biologi. Okey. So bila kita bela burung hantu, dia adalah sebagai kawalan biologi untuk apa? Untuk bunuh tikus. Untuk bunuh tikus. Untuk musnahkan tikus. Okey, siap. Kita pergi ke soalan bahagian terakhir iaitu masteri kebat. Bahagian yang susah masteri kebat ni, kita tengok yang pertama, hutan bandar ialah kawasan yang tumbuhi oleh tanaman kayu di sekitar bandar. Wajarkah tentang idea hutan bandar dari segi pemeliharaan ekosistem seimbang? Maksudnya sekarang ni, rumah kita duduk kat bandar yang tak ada hutan, tak ada pokok. Lah ni kita nak buat satu kawasan, dia sebenarnya bandar, dia duduk dekat kawasan bandar, tapi keliling rumah tu ada banyak pokok. Tu contoh dia hutan bandar. Jadi idea tu bagus ke tak bagus? Idea tu sebenarnya idea yang sangat bagus sebab pokok-pokok ni dia boleh seimbangkan balik kita punya ekosistem. Kita tak mahu terlampau banyak kenderaan, banyak haiwan, banyak manusia tapi tak banyak pokok. Jadi itu adalah idea yang menarik. Sebab apa? Sebab pokok boleh menyerap gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ni kan gas yang memanaskan dunia kita. Pokok boleh menyerap gas karbon dioksida. So dia boleh ambil gas karbon dioksida pada kilang, pada kenderaan, kenderaan. Yang kedua adalah pokok dia boleh jalankan apa? Proses apa? Pokok jalankan proses Sintesis. Ya, fotosintesis. Pokok jalankan proses fotosintesis. Rupanya proses fotosintesis ni bagus sangat-sangat kalau duduk dekat dengan kita. Fotosintesis sebab dia boleh hasilkan oksigen, dia akan serap karbon dioksida. So kita akan rasa selesa.
dan suhu kita akan berkurang. Okey, suhu apa? Suhu bumi kita ni akan kurang sikit. Macam tu lah. Ada banyak lagi sebab-sebab lain lain-lain adalah pokok punya akar akar pokok. Akar pokok boleh buat apa? Akar pokok ni cekam tanah. Bila dia cekam tanah, dia boleh elakkan berlakunya hakisan. Berlaku hakisan dapat dielakkan. Kemudian rumah kita jadi teduh. Tapi janganlah pokok tu sampai masuk dalam rumah kita. Sekali ulang ke apa kan terjuntai masuk sekali. So kawasan jadi teduh, jadi sejuk. Okay, jadi seronok lah kita duduk dalam rumah. Okay. So kita boleh elakkan kemarau tau. Sebab suhu tanah kekal lah, tak panas. So tak jadi kemarau. Okay, macam tu. Okay, soalan terakhir. Yang ni adalah perangkat tikus yang biasa dijual di kedai. Perangkat ini hanya boleh menangkap seekor tikus dalam satu masa. Reka bentuk sebuah model perangkat tikus yang boleh merangkap lebih daripada seekor tikus dalam satu masa. Lakarkah dan terangkap hasil rekaan anda? Okey. Yang ni cikgu bagi raja untuk awak sebab cikgu akan nilai awak untuk PBD. So awak boleh guna idea daripada YouTube. Awak cari idea daripada YouTube. Awak tekan kat situ perangkat tikus. Tak semestinya kita guna bahan yang sama. Mungkin awak boleh guna bahan lain, bahan kita semula yang lain. Ada satu YouTube yang cikgu tengok tu, dia buat satu lubang, lepas dia terjun sampai kat hujung, lepas tu cardboard tu tertungging. Cardboard tu tertungging, bawah dia buat spring tau. Lepas tikus tu terjun, cardboard tu terangkat balik. So bila haiwan ni tak tahu, dia akan pergi dekat hujung tempat ada makanan tu, dia terjun jatuh. So nombor 6 adalah awak punya tugasan yang awak perlu hantar kat cikgu minggu ni. Sebab esok cikgu akan letak modul baru untuk awak ambil sebab hari Selasa ni kita akan masuk bab 3. Okey? Jadi awak punya ada sekolah, awak tengok YouTube, awak kena cari idea macam mana nak buat perangkat tikus yang boleh menangkap tikus lebih daripada seekor. Maksudnya kita tak mahu lepas seekor kita kena pergi buang, lepas seekor kita kena pergi buang. Kita tunggu sampai habis satu family dia mai, baru kita pergi buang. Okey? Setakat tu saja. Awak ada sebarang soalan nak tanya cikgu? Tak ada, okey. Awak boleh masuk ke RBT lah, minta maaf sebab lewat. Okey, cikgu akan hantar balik link yang kita belajar hari ni dalam grup nanti. Cikgu akan up balik, kok ada yang tertinggal jawapan ataupun nak tengok balik pelajaran kita hari ni. Okey, setakat tu saja. Bye-bye semua. Terima kasih Sarah, Fuhan, Marisha, Malia, Zahra. Siapa lagi ni? Cikgu tak sebut nama siapa. Semua cikgu dah sebut kan? Okey. Bye-bye. Assalamualaikum. Selamat sejahtera.